Assalamualaikum Chef. Assalamualaikum Chef. Chef dekat dia punya ni kena letak mic unmute. Kamera Chef pun tak ada. Okay, thank you Pak Ed. Assalamualaikum Chef. Okay, Chef dengar? Ada dengar ke? Alhamdulillah dengar. Alhamdulillah. Okay. Minta Chef dapatkan sedikit mikrofon tu sebab macam tak berapa capture dia punya voice. Dengar dah, cuma dia tak berapa jelas. Okay, alright. Chef dah ada dekat sini, so saya rasa kita boleh mulakanlah program kita pada pagi ni. Boleh Chef ya? Boleh insyaAllah. Boleh, alright. So, sekejap saya unpin dulu.
Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ucapkan kepada semua. Sebelum kita mulakan program kita pada pagi ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Saya yang berusaha Syekh Khairul Azam bin Anwar, Ketua Jabatan Pelancongan dan Hospitality, yang dihormati Syekh Abdul Razak bin Wari, Ketua Program Diploma Seni Kulineri, yang dihormati Syekh Syahrul Nizam bin Zulkifli, selaku penceramah Syekh Jemputan bagi program webinar Culinary Artistry The Tuk Journey, rakan pensyarah, para pelajar yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah dapat berkumpul kita sama-sama pada pagi ini untuk program yang saya boleh katakan sharing session lah di pagi Isnin ini, dan diharap para pelajar dapat memanfaatkan segala input yang bakal kita perolehi sehingga ke akhir program ini. Baiklah, sekali lagi peringatan kepada semua pelajar, saya mohon kerjasama semua pelajar dan rakan-rakan pensyarah dapat menetapkan setting platform masing-masing dalam keadaan unmute semasa webinar ini dijalankan. Dan kita boleh unmute semula semasa sesi soal jawab lah di kemudian ataupun di akhir sesi webinar kita pada pagi ini. So sebelum kita teruskan lagi program kita dengan perkongsian dan soalan-soalan yang menarik, izinkan saya terlebih dahulu berkongsi sedikit sebanyak tentang tujuan program ini dijalankan pada pagi ini. Okey, tajuk webinar Culinary Artistry The Tuk Journey ini diambil adalah dengan merujuk kepada perkataan Tuk ataupun chef head ini yang merupakan pelambangan terhadap bidang ataupun karier perjalanan seorang yang digelar chef yang bermula daripada bawah sehinggalah ke posisi chef yang tinggi di dalam sesebuah organisasi. Dan seorang chef daripada industri telah dipilih untuk bersama-sama berkongsi pengalaman, memberikan tips dan nasihat kepada bakal-bakal pelapis industri ini kelak. Okey, dan untuk sesi perkongsian kita pada pagi ini, pihak Jabatan Pelancongan dan Hospitality Politeknik Merlimau dengan berbesar hati telah menjemput Chef Syahrul Nizam bin Zulkifli, salah seorang daripada grup eksekutif chef Casa di Madini, Malakat Mall Cyberjaya, untuk bersama-sama menceritakan pengalaman beliau, pahit manis, suka duka sejak menceburi bidang kulineri ataupun hotel industri ini, dan juga berkongsi sedikit sebanyak cabaran-cabaran yang pernah dilalui. So dengan harapan di akhir program ini kelak, kita semua dapat memanfaatkan segala output yang kita bakal perolehi. So terima kasih diucapkan kepada Chef Syahrul Nizam kerana sudi bersama-sama dengan kita pada pagi ini, Chef, ya. Sama. Okey, tanpa kita membuang masa lagi, mari kita sama-sama saksikan terlebih dahulu sedikit slide yang telah disediakan oleh tim Culinary Artistry Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Siapakah gerangan insan hebat yang bergelar Syahrul Nizam bin Zulkifli ni? Jom sama-sama kita saksikan. Cakap TV lah. Boleh?
Sebenarnya kita ada masalah teknikal sedikit, mohon sabar. Okay. Baiklah, sementara kita tunggu slide dimainkan, kita nak bertanya sikit lah. Macam mana hari ini? Okey, kalau kita teruskan, tekan dulu slide pada hubungan. Dia tak sama. Dia dah dengar sekali. Dengar. Lagu dia dengar. Baiklah, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian. Slide ada sedikit masalah teknikal lah, tapi tak apa, kita teruskan program kita pada pagi. Slide tadi tu orang kata sedikit pengenalan, sedikit saja. Yang selebihnya kita nak dengar terus daripada Chef lah, biar puas hati sikit kan. So secara peribadinya saya sendiri rasa amat bertuah lah dapat bersama-sama kita semua, amat bertuah dapat bersama-sama dengan Chef pada pagi ni. Kita tahu jadual kerja Chef agak sibuk kan, dah hujung-hujung tahun ni mungkin banyak reservation kan, orang kata jadual kerja tu penuh lah kan Chef. So terima kasih lah banyak-banyak kepada Chef kerana sudi bersama-sama, sebab saya sendiri dapat deal dengan Chef ni dalam masa yang sangat singkat, dan Chef adalah orang yang sangat saya kira mudah lah untuk saya kita deal, dan Chef sendiri nak berkongsi pengalaman. Terima kasih diucapkan kepada Chef sebab bersudi untuk berkongsi session untuk dengan kita pada pagi ni. Alhamdulillah. So kita teruskan dengan soalan yang pertama Chef. Tadi kita dah tengok slide, tapi slide tu macam tak berapa menyeluruh lah, tak berapa cukup kan Chef. Boleh tak Chef ceritakan serba sedikit berkenaan dengan diri Chef, latar belakang Chef dalam bidang kulineri ni. Mungkin Chef boleh start dengan daripada mana Chef bermula di dan company pertama lah Chef attach dengan hotel industry ni. Silakan Chef. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, nama penuh saya Muhammad Syahrul Nizam bin Zulkifli, umur 37 tahun, asal daripada Pulau Pinang. Saya ni bermula selepas daripada SPM sebenarnya. So lepas daripada SPM tu, memang saya apply untuk masuk bidang kulineri secara official lah, sebab nak belajar kan, sebab saya minat masak. Jadi bila saya apply dengan UiTM tu, dia punya feedback tak diterima dengan alasan SPM dia agak okey. So UiTM suggest saya untuk sambung belajar dalam FSPU, Fakulti Seni Bina dan Perancangan UKO. So berlakulah sedikit perbincangan yang agak panas dengan parents kan, sebab ayah memang seorang chef, suka masak. Jadi memang kita minat daripada kecil untuk tengok benda tu, kita memang nak sambung lah, nak ikut ayah. Cuma ibu tak bagi. So ibu minta untuk sambung juga belajar di Fakulti Architecture tu, FSPU. So saya paksa diri selama 3 tahun belajar benda yang saya tak minat untuk habiskan demi tunaikan permintaan ibu macam tu. So habis saja daripada saya graduate tu, saya terus mula masuk dapur daripada bawah lah, sebab memang tak ada diploma, tak ada basic, tak ada apa. So kena start daripada bawah. So mendakilah setapak demi setapak, setingkat demi setingkat, sehingga saya capai apa yang saya capai sekarang, insyaAllah. Macam tu. So antara hotel pertama yang saya masuk adalah Federal Hotel Kuala Lumpur. Macam biasa, budak kitchen kalau tak ada apa-apa qualification, dia akan start dengan steward dulu lah. Cuci-cuci, kemas barang, susun barang, dan
Dan itu pada saya itu merupakan satu pengalaman yang sangat berharga sebab tak ramai orang yang dapat rasa benda tu. So bila kita pernah duduk di tempat steward, so kita tahu sebenarnya steward punya kerja tu macam mana, betapa pentingnya jabatan steward tu dalam membantu operasi dapur setiap hari. Oh, okay, Chef. Pada tahun bila Chef start join dengan Federal Hotel tu? Kalau Chef boleh kongsikan. Saya graduate 2003 saya start masuk. Daripada tahun 2003. So dah lebih daripada 15 tahun. Chef dalam bidang kulineri ni sendiri, betul? Tak pernah cuti, tak pernah rehat. Tak pernah cuti, tak pernah rehat. So bersama-sama dengan kita pagi ni adalah pelajar-pelajar daripada SEM 1, semester 1 dan semester 2 Diploma Culinary Artistry. So program ni sebenarnya kita nak bagi mindset lah, kita nak buka minda para pelajar kita macam mana sebenarnya industri sebenar perhotelan. Kita tak nak tengok industri kita lihat sebelum ni industri ni nampak macam indah je kan, tapi macam tadi chef sendiri dah terangkan awal-awal jadi budak cuci, budak susun barang, itu memang satu perkara yang normal, betul tak chef? Betul. Tapi mungkin para pelajar kita mindset dia keluar daripada belajar nak jadi chef yang terkenal dan sebagainya. So kita hari ini kita cuba untuk perbetulkan mindset tu, memberi gambaran yang lebih jelas, bukan ingin menakut-nakutkan tetapi ingin memberi gambaran yang lebih jelas apakah sebenarnya industri yang kita ceburi ni sebagai seorang tukang masak ataupun chef. Okey chef, tadi chef ada cakap chef bermula disebabkan minat sebagai seorang tukang masak. Nampak ayah chef kan, yang juga seorang chef sebelum ni. Tapi kekangan itu daripada ibu. Ibu menghalang. Tapi chef dalam masa yang sama chef masih lagi berjaya menghabiskan pengajian dalam bidang lain. Okay, sebagai seorang ibu bapa, of course dia nak anak dia ceburi bidang. Apa bidang yang diceburi? Kalau kita tengoklah sekarang bidang, aku nak anak aku jadi cikgu, jadi doktor, jadi lawyer, jadi peguam. Itu antara bidang-bidang yang ibu bapa mestilah akan pilih kan. Kalau kita tengok bidang tukang masak ni lambat sikit datang dia. Mungkin kalau dah tak ada peluang. Tapi minat tu datang pertama kali, betul tak? So macam mana chef yakinkan, ayah mungkin ibu chef tu untuk chef teruskan kejayaan ni sebagai kejayaan utama dalam hidup chef. Macam mana chef yakinkan ibu chef untuk terima kejayaan ni? First of all, ibu sebenarnya dia agak fobia jika anak-anak dia meneruskan kerjaya suami dia kan, sebab yalah tahulah chef ni kan masa tak banyak. So kami ni pun membesar dengan ibu sebenarnya. Ayah terlalu banyak travel. Zaman dulu di Kuala Lumpur tak banyak hotel banyak di area sebelah Pulau Pinang kan. Jadi ayah saya pernah tinggalkan kami bekerja di Genting Highlands selama 10 tahun. Ayah saya berkhidmat di Genting Highlands selama 10 tahun. Jadi kami jumpa ayah hanya sebulan sekali saja selama 4 hari. Jadi ibu takut anak setelah dia kehilangan banyak masa bersama suami dia tak nak kehilangan banyak masa kepada anak-anak dia. Tapi saya duduk dengan ibu, kita bercakap bersama. Saya cakap dengan ibu, zaman dulu dengan zaman sekarang sudah tak sama. Dan kita explain dekat dia lah, for sure Alung akan cari masa yang banyak untuk ibu, untuk family macam tu, dan beri keyakinan. At the end saya kena cakap dengan dia juga, ibu tak boleh paksa Alung untuk buat satu benda yang Alung tak minat. So sebab saya tahu dalam hati saya, kalau kita buat benda yang kita minat, orang nampak kita macam terseksa tapi sebenarnya kita enjoy sebab kita minat benda tu. The key is kita kena minat. Kalau tak minat memang susah. Okay, so the key point dekat sini adalah minat tu adalah perkara yang penting sebab para pelajar sekarang ni selain daripada minat, mungkin dia lihat peluang tu mungkin tak ada peluang untuk dia sambung dengan dalam bidang yang lain. So dekat sini kita bagi pelajar-pelajar kita untuk pupuk minat tu dulu, betul tak chef? So minat tu adalah perkara yang pertama untuk kita sukses lah dalam apa jua bidang yang kita ceburi sendiri. Okay chef, tadi chef kata chef start dalam bidang kulineri ataupun dalam bidang perhotelan ni daripada bawah. Memang nak tak nak, you ada master ke, you ada PhD ke, kalau you join this industry, you akan start daripada bawah. Betul tak? As a helper lah. Kalau dulu kita panggil kitchen helper, sekarang komis. Betul? So masih lagi kitchen helper lagi. Apprentice lagi. Kita panggil apprentice. Kita dah tak panggil dah helper. Sedap sikit lah nama tu. Nanti
pelajar-pelajar grad ni kan bila masuk dalam bidang, oh kita kitchen apprentice mak, macam tu kan sedap sikit lah mak-mak nak dengar kan. Ya. So boleh tak chef cerita walaupun dia punya orang kata tu itu adalah satu, kita kena torture dekat dalam industri bila kita baru nak start, bila kita baru nak memula. Tapi dengan minat, torture tu kita rasa satu pengalaman yang manis, betul tak chef? Betul? So, boleh tak chef ceritakan sikit pada para pelajar kita pada pagi ni, apa orang kata job scope lah bila mula-mula ataupun ada tak chef rasa attitude, aku ni budak diploma tapi kenapa aku kena buat benda ni? Chef ceritakan sikit pengalaman tu yang mungkin pelajar-pelajar boleh jadikan dia sebagai salah satu panduan lah bila dia orang masuk ke dalam industri ni, dia jadi satu orang kata dia pegang kata-kata ni supaya dia lebih bersemangat untuk meneruskan sehingga ke akhir dalam industri ni. Okay, boleh. Saya ni mula masuk bekerja tahun bermula tahun 2000, awal 2000. Jadi sekarang dah 2020. So saya dapat tengok dua jenis perbezaan pelajar. Sebab zaman dulu kita mula ni untuk student kena dengar zaman dulu kita belajar, kita masuk kitchen kepada yang tak ada basic ke yang tak ada basic, of course yang ada basic macam diploma atau CJ tu dia ada sedikit kelebihan. Tapi untuk yang tak ada basic ni memang kita kena belajar semua daripada bawah sebab kita tak ada formality, kita tak ada buku apa semua. Cuma zaman dulu kita tak ada Google, kita tak ada internet, kita tak ada Facebook yang kita boleh dapat maklumat secara mudah. Saya cerita pengalaman saya untuk dapatkan satu resepi, saya terpaksa menghadap chef tu untuk merayu. Saya nak belajar masak bolognese sauce. So saya tanya dia cakap engkau kena masak aku makan tengah hari selama seminggu. Baru aku bagi satu resepi. Itu baru satu resepi. Kemudian saya nak belajar cara buat konsome. Dia pernah cakap dengan saya, kereta aku di level B3, kau bawa satu bali pergi cuci kereta aku, lepas kereta aku siap kau naik, aku bagi kau satu resepi. Nak cerita zaman dulu punya susah nak dapat satu resepi, nak tak nak terpaksa menghadap chef tu. You suka, you tak suka, dia garang ke macam mana, tetap kena menghadap dia. Kalau tidak memang takkan dapat apa-apa ilmu. Zaman sekarang kalau dia tanya chef marah sikit, dia ada tak apalah, kau tak nak bagi aku ada Google, aku boleh Google resepi. So berlaku perubahan zaman lah saya rasakan sebab teknologi tu kan membawa kepada perubahan. Jadi student kena banyak peka lah benda ni kan. You ambil semua daripada internet pun takkan sama dengan you belajar daripada orang yang betul-betul tunjuk di hadapan you. Sebab chef pun ada juga yang tak nak kongsi resepi. Dia rasakan resepi itulah punca rezeki dia kan. Sedangkan dia lupa yang Allah yang bagi rezeki bukan resepi tu. Jadi kadang-kadang bila kita tanya, dia tak sama tau dengan kita Google. Contoh dalam sebenar resepi ada 10 bahan. Ini biasa berlaku chef bila nak upload resepi dalam buku atau internet. Dia punya blog ke apa, dia akan letak 9 saja resepi, dia hilangkan satu. Supaya orang tak boleh tiru sama sebiji dengan dia. Memang itu biasa. Cuma bila kita belajar one to one dengan chef tu, kita dapat tengok apa yang dia ucapkan dengan practicality yang dia buat tu adakah sama atau tidak. So bila kita nampak dia masak depan mata, itu saat yang paling penting sebenarnya. Kita boleh, zaman dulu kena tulis dalam buku lah. Even though plating pun kita lukis ikan bagaimana, sayur di mana, sekarang kita boleh ambil gambar dan video semua macam mana kan. Cuma nak bagi tahu zaman dah berubah. Student practical kini dengan dulu yang tak sama. Dulu sentiasa datang menghadap, bukan kita nak suruh dia sembah tak, tapi untuk mendapatkan satu ilmu tu sangat susah lah. Bila dapat baru dia orang hargai macam mana betapa susahnya nak dapat satu resepi kan. Sedangkan di hotel, di kitchen ada berpuluh malah ratusan resepi. So dia punya key point sebenarnya dekat sini berguru lah kan. Berguru tu adalah satu orang kata resepi ataupun punca kejayaan seseorang tu perlu berguru. Kalau tak memang kita tak tahu dekat mana. Ya betul kita boleh Google search ilmu yang kita nak, tapi takkan samalah macam mana kita berguru dengan seseorang individu tu sendiri. So chef, tadi chef ada cakap lah, kalau dulu nak plating ke apa benda semua nak kena lukis, kita dapatkan idea. Betul. Okay. Dalam bidang kulineri ini sendiri, kita ada perkataan seni kat depan tu. Sebelum ni chef, sebelum chef start, chef bermula dengan belajar dengan fakulti FSPU, betul? Seni bina. Okey, dalam bidang kulineri pula memang perlukan seni dalam penghasilan sesebuah
ada plating, Betul. kena ada touch, kena ada flash. Okay, bila kita katakan pasal seni ni, ramai yang pelajar pula akan rasa aku tak boleh nak buat benda ni sebab aku tak ada seni. Aku tak boleh nak plating macam ni sebab aku tak ada seni. Okay, chef boleh tak chef share pada pelajar kita untuk share pengalaman chef sendiri daripada bermula, daripada awal tu chef memang dilahirkan tangan tu berseni. Kalau kita tengoklah kan, okay, pelajar-pelajar lepas ni mungkin sebelum ni pelajar tak kenal lagi siapa chef. Okay, tapi lepas-lepas ni mungkin pelajar-pelajar saya ni bolehlah Google tengok macam mana hasil kerja chef Syarul Nizam. Saya sendiri secara peribadinya selalu jadikan gambar-gambar chef sebagai rujukan kan untuk kita present pada student, untuk kita beri sesuatu yang lebih menarik pada student. So chef sendiri rasa, okay, macam tadi saya katakan, student rasa macam aku tak ada seni lah nak buat benda ni, aku tak boleh nak buat. Ni bukan kerja aku tak boleh, okay, aku nak quit. Chef sendiri, adakah chef dilahirkan sebagai seorang yang bertangan seni ataupun ianya dilatih daripada awal? Okay, first of all saya percaya bahawa bakat tu ada pada setiap manusia. Cuma antara orang tu dia yakin atau tidak, atau dia jumpa atau tidak bakat tu. Itu satu. Kedua, saya tak yakin Allah pilih setiap manusia ada kelebihan bakat seni, ada yang tak ada. Saya rasa benda tu semua sama, cuma kita kena banyak mencari. Sebagai seorang yang tak pernah ada formal education in culinary industry, tak pernah ada pendedahan pun, saya terpaksa banyak buat rujukan, baca. Saya kena banyak membaca dan tengok buku. Saya pernah habiskan masa 6 jam duduk di Perpustakaan Negara hanya untuk melihat cara plating makanan. Sebab saya tahu satu hari saya akan grow, pegang position yang besar. Sebab impian saya sebelum umur 40 saya akan jadi executive chef. Jadi saya banyak membaca. Zaman dulu tak ada Facebook, tak ada Google. Jadi saya terpaksa pergi Perpustakaan Negara. Saya pernah habiskan masa 6 jam di sana untuk hanya melihat cara orang plating, kemudian lukis balik dan cuba buat. Cuba cari bahan yang sesuai dan buat, tukar sedikit dan daripada situlah saya belajar. Banyak refer kepada chef-chef sebab zaman dulu dia tak banyak seni macam sekarang. Zaman dulu dia masak straightforward plating dan kemudian dia hantar kepada customer. Cuma sekarang trend dah berubah, kita terpaksa ikut peredaran zaman culinary di peringkat dunia. Banyak main pelbagai elemen dalam satu pinggan, pelbagai rasa dalam satu pinggan dengan modern teknik apa semua. Jadi saya terpaksa push diri sendirilah. Banyak beli buku, banyak membaca. Kat rumah saya ada koleksi, saya ingat ada dalam buku masak, saya ingat ada dalam 856 buah buku. Sebab itu saja pilihan yang saya ada ketika itu. Zaman sekarang saya dah kurang sikit beli buku lah sebab dah ada Google apa semua kan. Dan zaman sekarang memang perlulah, seni tu perlu dicari. Maybe zaman sekarang senang untuk student cek mana-mana chef yang awak rasakan hebat dari segi plating. Kemudian boleh follow dia, start PM, tanya soalan, keep in touch dengan dia, buat group apa semua. Saya ada satu group, dalam tu ada student KLMU, FIM, UITM, dengan lagi satu saya tak ingat college apa. Dia orang buat satu group, dah masukkan saya dalam tu untuk dia orang buat Q&A, question. Kalau dia orang buat plating, dia orang tanya saya macam tu. So alhamdulillah saya rasa benda tu sepatut saya kongsi dengan generasi yang pelapis yang akan menggantikan. Nak kata hebat tu taklah, tapi saya rasa pencapaian paling tinggi bila saya terpilih untuk mewakili negara di peringkat dunia, itu dah kira pada saya dah cukup pengiktirafan lah. Bukan atas diri saya lah, atas usaha saya selama ni, insyaAllah. Okey. Kita simpan dulu topik mewakili negara tu. Itu pun antara benda yang kita nak share. Sekejap lagi, lambat lagi tu kan. Sekarang ni kita bagi yang tak indah dulu, chef. Indah ni kita kumpul sampai ke hujung nanti sekejap lagi. Boleh. Okay, chef tadi okeylah. So sekarang ni betul lah kan, walaupun kita dilahirkan dengan bakat kan, kita tak boleh rely on bakat tu semata-mata. Still Betul. Research kan, dan yang paling penting juga of course berguru. Macam chef sendiri dijadikan sebagai reference lah oleh pelajar-pelajar FIM, UITM dan sebagainya. Mungkin lepas ni tim Politeknik Merlimau pun mungkin boleh lah kan jemput chef untuk dijadikan reference kan. So perkongsian itu orang kata satu benda yang apa lagi yang boleh kita buat dengan bakat kita selain daripada kita kita keluarkan dalam bentuk visual dan juga berkongsi. Kan, betul tak? Okay, so saya share sedikit lah kan kata-kata daripada seorang sahabat yang mengatakan bahawa sebenarnya kejayaan seseorang tu bukan diukur dengan di mana pencapaian mereka, tetapi ia juga diukur sebanyak mana kata-kata terima kasih tu diterima.
itu adalah salah satu kejayaan, salah satu ukuran daripada kejayaan kepada kejayaan seseorang. So mungkin itu menjadi orang kata kepuasan dalam diri seorang chef bila kita dapat berkongsi ilmu dan pengalaman kepada mereka-mereka yang memerlukan. Ini merupakan salah satu kepuasan juga. Okay chef, pernah tak rasa menyesal masuk ke dalam industri? Pernah tak ada terdetik, ada orang kata spark rasa menyesal tu? Kerana kita tahu kerjanya tak berhenti. Orang jual baju, orang pakai baju mungkin tak beli hari-hari, tapi orang makan tu makan hari-hari. Betul. Pernah tak chef rasa menyesal masuk dalam industri ni sebab aku tak cukup rehat, aku tak cukup life aku, macam aku tak cukup banyak benda yang aku tertinggal dalam diri aku sebab aku join industri ni. Pernah tak? Ada tak rasa terdetik perasaan tu? Rasa penat tu biasa. Rasa penat tu memang normal lah sebab saya pernah kerja di JW Marriott. Kita kerja 12 jam split shift. Sepatutnya shift tu saya dah boleh balik pukul 12 malam, tapi budak overnight 12 malam tak turn up, dia tak masuk kerja. Kemudian saya diarahkan untuk sambung daripada 12 hingga pukul 8. Memang koyak masa tu kan. Tapi tak adalah sampai terlintas di fikiran aku menyesal disebabkan macam mana kita pilih bidang ni sebab kita minat, tapi disebabkan satu atau dua insiden dia tidak menjadikan saya sehingga berputus asa macam tu. Sebab bila kita minat tu pentingnya minat. Bila kita minat kita tahu kan banyak benda kita kena korban hanya dia memang kalau belah tangan tu memang keluar makanan, plating atau semua. It's in the blood kan orang kata kan. Itulah. So okay, sedikit lagi untuk soalan dalam bidang ni, bidang awal-awal ni, bidang yang saya kata tadi, kita bagi yang sakit ni dulu kan. Siapa idol chef dalam culinary industry ni? Dan selalu chef jadikan rujukan. Idol lah misalnya. Idol dia banyak sebenarnya kan. Saya banyak pilih banyak dari segi ikut kategori. Kalau dari segi kepimpinan orang lain, dari segi modern cooking orang lain, macam tu. Tapi mostly banyak saya punya reference is Heston Blumenthal sebab saya minat ke arah modern teknik cooking. Bukan kita abaikan yang tradisional, tak. Cuma modern ni terlalu cepat dengan teknologi yang baru, dengan method of cooking yang baru. Dan jadi saya perlu kejar benda tu untuk saya sentiasa up to date. Saya tak nak esok menu saya kekal yang lama ataupun saya tak boleh jawab apa saja soalan yang kaki tangan saya tanya pada saya. Tapi dari segi banyak idola, tapi ayah pun antara rujukan sebab saya belajar macam mana cara ayah bagi masa antara kerjaya, family, anak-anak dan urusan peribadi dia. Okay, so tadi chef di awal program ni tadi chef dah bagi tahu kita pengenalan chef bermula dengan Federal Hotel pada tahun 2002 tu kan. Betul. Okay, so mungkin pada masa tu chef masuk industri sebagai satu platform, okay aku nak belajar dulu, aku kena belajar dulu dalam bidang ni. Tapi boleh tak chef share dekat kita semua bila chef mula dilatih secara serius ataupun bila chef rasa the moment to have start chef serius dalam bidang ni untuk menjadi seorang pemimpin dan sebagainya? Dengan company mana yang chef rasa masa tu memang dah stable lah? Okay. Dia macam ni tau. Saya setkan diri saya untuk saya setkan diri macam ni. Ayah pernah pesan, Along kalau Along pandai masak makanan Melayu, Along akan finish jawatan paling tinggi yang Along akan pegang adalah Malay chef. Kalau Along belajar masak western daripada mula sampai habis, Along akan habis dengan western chef. Itali dengan Italian chef dan Japanese dengan Japanese chef. So cita-cita saya untuk jadi executive chef. In order to jadi executive chef, you kena tahu lebih daripada 6 jenis makanan negara luar. Itu yang antara syarat yang selalu ada dalam proses temuruga antara GM dengan board of director kalau you nak minta jawatan executive chef. Yalah sebab macam orang cakap lah executive chef gaji besar kan. Jadi proses interview tu banyak lapis dan soalan dia agak quite tough. Jadi saya setkan diri saya, pertama saya akan belajar Japanese cuisine. So saya bukannya semata-mata jatuh di Federal Hotel, tak. Saya pilih di mana yang ada restoran Jepun. So saya start belajar masakan Jepun. Kemudian bila saya rasakan saya dah okey, saya jumpa 2-3 orang pakar makanan Jepun, saya minta dia tanya saya soalan dan saya minta dia nilai saya adakah saya dah mampu untuk ubah kepada makanan lain. Kemudian saya pergi Itali, Mediterranean, kemudian saya belajar makanan Spanyol, kemudian saya belajar Itali dan European. So benda tu yang melengkapkan package
saya untuk menjadikan saya seorang executive chef satu hari nanti ketika itu. Tapi ketika saya move ke region Four Seasons Kuala Lumpur, sekarang di sebelah pavilion kalau tahu. Hotel sekarang nama dia Grand Millennium Kuala Lumpur International Hotel. Dulu region Four Seasons. So ketika saya di situ, saya masuk satu restoran fine dining Italian. Umur saya baru 20 berapa saya tak ingat. Saya bekerja di bawah 2 orang chef daripada Itali dan dua-dua ni pemenang anugerah terbaik chef Itali ketika itu. So saya rasa di waktu itulah merupakan, walaupun Itali saja yang belajar masak, tapi saya belajar cara kepimpinan, cara dia handle dapur masa tu, cara pengurusan dapur dia dari sudut kebersihan, dari sudut suhu, dari sudut susunan barang, dari sudut cara beli dan kawal selia kos. So daripada situ saya rasa saya betul-betul belajar something dan saya rasa saya ni mendapat sesuatu yang sangat bermanfaat untuk dijadikan batu loncatan terhadap karier saya. So ketika itulah, kalau tak silap saya tahun 2007, 2008, 2009 dan waktu itulah. Okay. Okay Chef, sekarang ni bila student lepas daripada belajar, habis belajar, kita nak start terus bekerja dalam industri. Betul. Okay, so mungkin mindset dia, bekerja dengan hotel 5 star, 4 star, gaji tinggi ni. Kan, boleh tak share, chef kalau tak keberatan lah, share kan sedikit untuk kita beri, orang kata macam buka mata lah student. Gaji sebenar, sekarang ni kita tak nak tahulah, sekarang ni faham-faham sendiri lah kan. Dulu punya cabaran tu dengan kerja yang macam tu, kan, kita start daripada bawah, berapa yang jumlah seorang kitchen helper boleh dapat sebulan to compare dulu dengan sekarang ni. Ni bagus ni soalan ni. Sebenarnya untuk student kena tahu tau. Semua orang akan start pada bawah dan bawah you jangan expect that you get a lot of money in the beginning. Sebab langkah pertama awak dalam industri itulah untuk mendapat ilmu sebenarnya, bukan untuk mendapat duit. Memang awak akan cukup-cukup makan. Saya start masuk dapur tahun 2002 atau 2003 saya tak ingat. Salah satulah antara 2002-2003 saya kerja. Lepas tu saya tukar kerja di GW Marriott. Saya kena hantar di banquet kitchen. Dalam banquet kitchen ada 40 staff. Nak cerita besar tak besar GW Marriott punya banquet, dia ada ballroom 5,000 satu, ballroom 3,000 satu, ballroom 1,000 ada 4 biji dan pernah jalan semua sekali serentak. So waktu tu kerja memang macam hamba abdi. Memang terasa macam hamba abdi gila-gila. Chef layan kita memang macam kita golongan kelas kedua lah, macam tu dia layan kita. Banquet tu biasa, jerit, baling barang tu semua biasa. So student nak kena prepare benda ni. Tapi zaman sekarang tak ada dah. Saya rasa chef-chef semua dah tak macam zaman 80-an punya sikap. Cuma nak cerita masa tu kerja punya teruk, saya dapat basic. Ini normal, semua hotel bagi yang sama, cuma dia beza RM30-40 macam tu je. Sebab kita ada guideline kan, gaji punya basic kita ada guideline. HR dengan HR setiap hotel akan sentiasa contact berapa gaji kau supaya dia tak ada terlalu jurang, terlalu beza. So saya di GW Marriott ketika itu dengan kerja lebih daripada 12 jam sebagai kitchen helper, saya dapat basic hanya RM300 dan 4 service point. 4 service point ni bergantung kepada bisnes lah. Ada bulan service point jatuh 200, kalau busy jatuh 300, kalau super busy kita jatuh 400-500. So 400-500, kalau 300 kali dengan 4, 1,200 campur 300. So hidup di Kuala Lumpur tak ada pilihan yang banyak untuk kita belajar sebab hotel memang brand besar dan itu je gaji yang dia bagi dan we have to. Cuma sekarang di bawah saya, sekarang di sini di Malacca Mall, saya ada di Malacca Mall, di bawah saya ada 85 orang staff. Starting kita bagi 1,800. Rumah kita bagi percuma, tak apa charge. Transport datang kerja kita bagi percuma, makan kita tanggung selama-lamanya. Jadi perbezaan nak cerita dulu dengan sekarang lah. Of course sekarang nampak lebih gaji tu nampak selesa lah kan. Betul. Cuma untuk student ni kita tahu kalau you starting dengan 1,000 lebih, tapi kalau you berjaya dengan skill full of package, of course dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi, you akan dapat belasan ribu for sure. Worth of orang kata kita spend masa banyak rahsia chef Melayu yang gaji belasan ribu dan kawan saya antara seorang yang paling tinggi, kalau tak silap saya, seorang chef Melayu pegang satu organisasi dekat Malaysia, executive chef, gaji dia 25,000. Alhamdulillah. Berkat daripada usaha dia dan rezeki daripada Allah Taala. So, you orang kena jangan nanti minta kerja isi form, HR cakap okey kita offer you gaji 1,500. Takkan 1,500 je, aku ada diploma.
Dia benda tu tak boleh tau, benda tu tak boleh. You kena faham, bukan you seorang ada diploma. Bila you graduate, berapa ribu orang. Politeknik, UiTM, KLM, you semua berapa orang graduate setahun diploma. So apa yang dapat membezakan you dengan orang lain? So you kena cari satu point membezakan diri sendiri dengan orang lain. Tambah skill, tambah knowledge. Macam tu lah. Sebab saya muda-muda tak banyak masa enjoy. Orang lain pergi dating, pergi tengok wayang, keluar dengan girlfriend, malam lepak kedai burger, pergi makan. Saya tak ada. Split shift 3 sampai 6, dia orang keluar sebab hotel depan Bukit Bintang. Pergi Lot 10, pergi jalan-jalan, pergi KL Plaza, Fahrenheit lah sekarang kan. So saya akan pergi butcher, saya jumpa cik butcher. Bercinta dengan daging. Tanya dia macam mana, boleh tak ajar saya cara potong salmon. Besok saya pergi coffee kitchen, saya tanya boleh tak ajar saya cara buat dressing, basuh salad. So, saya isikan masa saya tu dengan banyak benda sebab saya tahu saingan saya terlalu ramai. Masa tu saya komis 1, komis 1. CDP dalam hotel ada 4 orang saja. Bila seorang resign, komis 1 tu ada dalam 20 orang untuk isi position tu. Jadi saya perlu cari apa yang saya boleh ada kelebihan atau skill ke knowledge ke untuk saya lebih daripada orang lain. Macam tu. Itulah. So menjadi seorang chef ni kan, orang ingat kerja kita cuma mengenali garam dan gula je. Itulah. Kan? Tahu rasa masin dan manis je. Tapi dia tak tahu sebenarnya dia kerja di sebalik seorang chef ni macam mana. Itulah macam yang chef dah katakan tadi kan, kita memang akan bermula daripada bawah dengan gaji kalau yang daripada apa yang chef dah ceritakan ni, kita tengok perbezaan dia sangat jauh lah. Dulu punya cabaran sangat ketara kan. Dia dulu punya tangga gaji dengan macam mana kita nak survive dulu dengan apa yang telah disediakan sekarang. Dan apa yang macam chef dah ceritakan tadilah, Malakat Mall sendiri sediakan gaji sebanyak tu, ada kelebihan, ada apa orang kata kemudahan-kemudahan yang disediakan sangat banyak lah kalau tu compare dengan dulu. Ada kerja kosong tak chef? Banyak. Banyak. Soon Malakat Mall going to Melaka kan. So soon. Ada dengar juga tu. So whatever brand yang kita ada ke sini, kita akan bawa ke sana. So kita perlukan sangat ramai pekerja dan sangat ramai. So sebenarnya itulah kalau kita tengok cabaran dulu pula macam chef katalah tadi kan, apa yang membezakan you dengan orang lain itu adalah antara key point yang you perlu ada sebagai seorang pelajar untuk dapatkan tempat dalam industri ni. Okay, so itu bermula daripada macam kita tengok sekarang ni banyak dah institusi yang saya boleh kira macam kilang menyediakan chef-chef baru ni kan. So dia punya cabaran ni pasti akan lebih tinggi. So pelajar-pelajar perlu ada persediaan lah untuk pergi ke orang kata merebut tempat masing-masing dekat dalam industri. Okay chef, so untuk soalan seterusnya, macam saya kata tadilah, menjadi seorang chef tu bukan hanya mengenal garam dan gula, especially on chef dekat dalam leadership position. Okay, so boleh tak chef sharekan sedikit peranan benar seorang leader, especially dekat dalam industri perhotelan ataupun industri makanan ni, peranan dia macam mana chef handle staff dan sebagainya, attitude dan sebagainya. Sebab Daniel Bulu pun pernah cakap there's no great chef without a great team. So betul. With a great team, dia akan menjamin successful dalam sesebuah organisasi tu. So apakah orang kata macam mungkin saya boleh ceritakan sedikit peranan sebagai leader, bukan saja seorang tukang masak tapi juga seorang leader yang mungkin kena handle berbagai attitude pekerja-pekerja bawahan dan sebagainya. Okay. Antara benda yang paling susah di handle, diuruskan adalah manusia. Ya, itu perkara tu normal. Benda yang paling susah kita nak handle adalah manusia. Saya rela bekerja dengan 2-3 jenis mesin daripada 7 atau 8 orang manusia yang pelbagai sikap. Ini terpaksa cakap terus terang. Sebab yalah, manusia dilahirkan dengan pelbagai jenis pemikiran dan latar belakang. So kita tak boleh pukul rata kepada semua kan. Cuma sebagai leader ni, saya pernah ditanya oleh seorang student datang praktikal di Malakat Mall. Masih ada student tu di sini, dia pernah tanya saya. Dia tak faham, dia cakap, chef yang kerja bertahun-tahun ni sampai pakai topi tinggi, dia dapat pelbagai pengiktirafan. Kemudian bila kami masuk belajar, kawan-kawan semua cakap chef yang executive sous chef, chef di cuisine di hotel semua tak masak. Kenapa kami yang kena masak peringkat bawahan? Kalau dia orang pakar masak, patut dia orang lah yang masak.
Betul. Itu antara soalan yang dilontarkan. Cuma mereka mungkin tak dapat kefahaman. So saya explain dekat dia orang lah. Bila kita makin tinggi position, it's all about management. Cara kita uruskan dapur tu. Dan it doesn't mean that kalau kita tinggalkan dapur tu, kualiti masakan tu tak sama macam mana kita berada di situ. Of course seorang chef bila dia masuk di pejabat, dia akan tinggalkan pengganti dia yang dia rasakan sama hebat, yang dia berikan kepercayaan, yang boleh keluar masakan sama macam dia. Sebab tu adanya gunanya SOP di dalam dapur dan sentiasa ada cross check dan pemantauan. Cuma leadership ni dia banyak tau bab kepimpinan ni. Satu, kena belajar banyak handling staff. Sebab ada staff cara dia, ada staff yang boleh ditegur secara direct. Macam student jugalah, ada yang tak boleh ditegur secara direct, ada yang kena panggil dan bercakap, ada yang boleh kita tegur secara kasar, tepuk meja ke apa, ada yang tak boleh, ada yang kena cakap perlahan-lahan. Sebab penerimaan manusia ni tak sama. Kemudian pengurusan masa, jika kita di peringkat pengurusan lah, chef, pengurusan masa tu sangat penting lah. Macam pagi, rutin harian pagi saya pukul 8 saya ada morning briefing dengan top of management HQ Malacca Mall. Kemudian pukul 9 saya ada briefing dengan F&B punya management. Kemudian pukul 11 saya kena bagi briefing kepada semua head chef yang report di bawah saya. Kemudian saya kena check outlet. Daily kena ada report yang kena hantar. Setiap bulan kita ada PNL report yang kita kena present. Yearly kita ada OPEX dan CAPEX yang kita kena present towards the management. Banyak nak pantau staff punya disiplin lagi. Nak tengok borang cuti staff, nak tengok punch card, nak tengok food cost. Sebab tu kalau student jangan pelik bila awak masuk industri, chef yang peringkat besar-besar ni, awak akan nampak dia dalam satu hari 3-4 kali saja dan tangan dia ada file dengan pen. So banyak benda yang diamanahkan kepada dia. Macam ni, masak tu kalau dia tinggalkan, staff dia boleh ganti. Tapi kalau dia duduk masak, staff tu tak boleh nak pergi buat paperwork yang dia ada tu. Report tu semua memang dia tak boleh nak replace. Saya cerita untuk buat PNL sangat pening dan pecah kepala. Sebab awak nak declare sesuatu perniagaan selama sebulan, untung atau rugi, balik modal atau tidak tu awak kena present dekat owner. Setiap pengiraan tu kena buat secara betul. Tersilap satu inventory kan cukup bulan kita counting barang dalam freezer, dalam chiller, dalam store. Tersilap satu inventory dia akan tersilap ke semua figure tu. Kemudian presentation kita tak akan betul dan dia tak akan tally dengan kewangan yang account pegang. So dia scope tu sangat meluas. Sebab tu jangan pelik jika chef tu gaji besar, pangkat tinggi tapi tak masak. Sebenarnya dia ada tanggungjawab lain yang dia perlu selesaikan. Sebab owner tak nak tahu dalam dapur ada apa. Dia based on kertas, based on figure. So dia tahu aku untung atau tak untung, aku buat duit atau aku tak buat duit, atau aku rugi ataupun tidak. Macam tu. So performance seorang chef, kepala tu dinilai melalui atas kertas, food cost. Kalau food cost tu terlalu tinggi, maksudnya dia gagal mengawal tim dia gagal mengawal pembelian barang dia ataupun pengurusan barang dia ataupun wastage barang buangan dia. Jadi skill management ni sangat kurang lah kepada orang. Cerita hotel di Kuala Lumpur lebih kurang dalam 40 lebih yang bertaraf 4 dengan 5 bintang. Tapi executive chef, kepala yang nombor 1 Melayu adalah sangat kurang. Sebab bukan tak pandai masak, dia kurang sedikit ni ilmu manage dengan ilmu yang buat report ni. Ramai orang tak minat. Takkan aku nak buat PNL, pening lah aku pada nak buat PNL, nak masukkan figure tu, nak masukkan figure ni, nak key in, nak tengok tally tak tally, ada formula tu, kena buat pengiraan. So ramai orang tak minat buat benda tu dan dia sanggup untuk tak ambil cabaran tu. So dia kekal lah di posisi yang dia ada. So it depends on individu. So the key is skill of management pun kena belajar. Once you masuk practical, you jumpa banyak chef tau, you akan jumpa banyak chef. You tengok seorang demi seorang mana yang skill kepimpinan dia dengan management dia power. Bawa laptop, pergi duduk sebelah, cek belajar saya kira food cost, cek belajar saya kira tu. Walaupun you dah tahu dekat college, dekat universiti, tapi you try tengok dalam industri punya pengiraan. Sebab kadang-kadang formula tak sama. Formula pengiraan food cost setiap hotel tak sama. Dia macam tu. So kena banyak bertanya dan belajar. InsyaAllah. Okay, so yang paling penting sebenarnya seorang tu perlu ada, saya kira dia perlu multitasking lah dalam dalam position sebagai seorang leader ni, dia perlu lebih multitasking. Okay, macam Chef katakan tadi lah kan, attitude seorang manusia ni satu benda yang di luar kawalan kita. Betul. Betul tak? So untuk handle perkara ni juga perlukan skill dan sebagainya.
Macam tak patut nak tanya. Macam tak patut nak tanya. Cuba tanya lu, mana tahu. Adakah perlu macam untuk menunjukkan leadership yang baik ni, kalaulah memang dah tak boleh nak ubah ni attitude ni, apa yang kita boleh lakukan lagi? Adakah perlu terminate then do something, macam mana tu macam? Attitude on attitude lah, ataupun kita ajak dia minum, sembang, ataupun ada skill yang kita boleh apply untuk kita mengubah attitude seseorang ni. Sebab saya rasa attitude ni yelah kita macam kita sendiri sebagai seorang macam saya sendiri lah sebagai seorang chef educator, saya selalu cakap dekat student saya, kalau kau tak ada skill aku boleh ajar, tapi kalau kau bodoh kalau kau orang kata kalau kau tak ada adab, itu bukan kerja aku untuk ajar kau. Sebab benda ni bermula daripada didikan awal sendiri. So macam mana chef nak, ataupun mungkin benda ni bermula daripada penilaian awal sebelum menerima seseorang tu bekerja dalam industri ke macam mana? Okay. On attitude wise. Skill tu Atau ada adalah nasihat chef boleh kongsikan sedikit nasihat lah kepada pelajar-pelajar on attitude untuk attitude ataupun persediaan awal sebelum masuk ke dalam bidang ni. Okay, kalau sekarang ni lecturer ke student kan, you pergi tanya dengan 2-3 orang chef yang handle student praktikal dalam industri, semua majoriti akan cakap macam ni. Zaman dulu student tak sama dengan zaman sekarang. Ramai akan cakap macam tu. Ramai akan cakap macam tu. Even tu saya rasa pensyarah sini dapat rasakan. Sekarang dia agak kurang, dia agak fragile sikit lah student sekarang. Kalau datang praktikal pun sama. Zaman dulu kalau kita halau budak balik, kau pergi balik, dia tak balik. Dia duduk kat pintu luar tu sampai kita bagi dia masuk balik. Tapi zaman sekarang kalau kita suruh budak balik, dia akan balik. So benda tu barang balik. Benda tu biasa. Benda tu biasa kan. Sebab saya suka kalau staff tu nampak down, saya suka hukum dia, saya suruh duduk dekat luar dulu. So kita dapat tengok dekat situ macam mana kan. So sebenarnya bukan halau dia, untuk dia ambil nafas, untuk dia refresh balik baru dia masuk balik. Ni untuk attitude problem solving skill ni, kita sebenarnya dia tak ada pun satu mata pelajaran rasmi kan, cara-cara handle. Kalau ada, for sure senang untuk kita handle benda ni kan. Tapi secara peribadi, kalau saya lah kan, kalau ada masalah student tu, first of all saya kena understand tu what is the main problem. Kena identify dulu dia punya issue, apa masalah sebenar budak ni. Nampak dia malas, mungkin sebab bukan dia malas, mungkin dia ada masalah dia peribadi ke apa kan, macam tu. So saya kena be clear about what is the problem is, kena identify betul-betul. Kemudian kita buat teguran lah secara lisan, itu macam biasa kan, tegur secara lisan. Lepas tu cari 2-3 option untuk kita betulkan dia. Kemudian kita bagi ruang untuk dia, saya akan bagi ruang untuk staff saya bercakap dengan saya. Apa masalah kau sebenarnya kan. Saya akan panggil dia untuk separate session, masuk dalam office saya, cakap, okay sekarang kau jangan anggap aku executive chef kau anggap aku macam kawan kau. So apa kau punya main problem? So akan terkeluar lah, aku ada masalah dengan dia ni, aku tak boleh kerja dengan dia ni. Ataupun family saya susah, saya minta maaf saya bangun lambat sebab malam tadi saya tolong mak saya buat kuih. Ada, it's happen. Ada staff saya masuk kerja pukul 9, hari-hari masuk kerja pukul 10 lebih. Sehingga saya terpaksa panggil dia lah sebab saya tak nak dia berterusan masuk lambat macam tu. Kemudian dia cakap family saya susah je. So malam, pagi mak saya menjaga karipap, malam saya terpaksa guli doh untuk dia saya tidur pukul 3-4 pagi. So saya gagal masuk pukul 9. Then bila kita dengar masalah tu, kita tak boleh suruh family dia berubah. Kita kena ubah. So saya ubah shift dia masuk pukul 11. Saya cakap dengan dia, aku ubah shift kau masuk pukul 11 tapi kau kena balik lewat sikit. Kemudian kau terus sambung buat karipap untuk mak kau. Is it okay with you? Dan dia kata is it okay. So it depend lah. Tapi untuk student, saya cakap dalam industri, student yang menanti kerja ni terlalu ramai tau dekat luar. So untuk chef buat keputusan terminate staff tu terlalu mudah. Based on setelah dikaji, setelah terbukti bersalah, setelah peluang yang diberi tidak berubah, dan kita akan ambil tindakan lah. Bukan simply kita buang orang sebab kita ada mahkamah, kita ada HR apa semua kan. Kita ada evaluation form. So kita kena ikut prosedur. Tapi untuk saya cerita, bulan lepas saya terminate budak kitchen seramai 12 orang based on this attitude punya masalah yang memang dirasakan tak boleh nak berubah, dengan ada penyalahgunaan gunaan dadah lah, dengan curi barang company lah. Jadi itu biasa, benda tu biasa di mana-mana pun ada. So pada kami ni di dalam industri chef tak apa, aku buang 12 orang baru akan datang minta kerja. So untuk student yang kena ingat betul-betul, jangan melakukan kesilapan tu, tetap akan ada. Jangan buat benda-benda yang
yang you all dah tahu benda tu salah. Jangan curi harta company, jangan buat sexual harassment terhadap staff perempuan. Banyak benda. So jagalah benda tu sebab sekarang industri ni macam mana kita semua executive chef kita ada satu group. 2 bulan sekali semua executive chef hotel akan duduk makan dan minum sekali. Once katalah nama dia Ali, bukan nama sebenar, Ali buat masalah, dia curi harta company, kemudian dia dibuang kerja. So pada Ali tak apa, aku boleh minta kerja lain. Sedangkan dia tak tahu nama dia dah disebut oleh semua executive chef. Hatta HR pun dah email kepada semua executive dan memang tak ada langsung dah masa depan atau harapan untuk you. Kecuali keajaiban lah satu organisasi tu nak terima you balik. So kena ingat, satu teks daripada satu chef boleh menyebabkan nama awak ataupun reputasi awak akan jatuh. So bila bekerja tu kena jaga betul-betul attitude. Contoh tu, kita dekat dalam industri kita, bukan industri yang besar lah, saya kira kita pemain-pemain industri ni saya rasa kenal je semua kan. So attitude ni perlu dijaga dan pelajar-pelajar have to be on their mind lah sebenarnya. This industry is not a joke actually kan. So bila once you dah masuk dalam industri, dia dah jadi satu perkara yang serius dan you perlu jaga sebenarnya bukan nama baik you sendiri, nama baik daripada mana you datang, and of course kalau you adalah pelajar daripada mana-mana institusi, itu adalah perkara yang perlu you jaga ataupun sentiasa ingat. Okay, so kita dah sejam. Ada banyak tadi, saya rasa dah banyak dah ni yang tak berapa indah ni kita dah bagi pada student. Lepas ni kita nak dengar cerita-cerita yang indah di mata, sedap didengar. Tapi kita nak chef simpan dulu semua jawapan-jawapan ataupun pengalaman-pengalaman yang chef nak kongsikan selepas ni. Kita break sekejap dalam 10 minit. 10 minit boleh chef? Kita break 10 minit. Chef mungkin rasa suara dah serak-serak tu kan. Mungkin nak refreshment, nak touch-up sikit ke kan? Boleh. So kita kembali lagi selepas ini 10 minit untuk chef kongsikan lagi kerjaya ataupun kejayaan-kejayaan yang pernah chef dapatlah sepanjang resepi-resepi ataupun ada mungkin rahsia-rahsia kan nak share pada kalau share tu dah tak rahsia lah nanti kan. Nak share pada student kita. Sekejap lagi kita akan start semula. Kita break 10 minit untuk refreshment. Okay. Alright, thank you chef.